Ustaz Abdullah Hizli menceritakan sebuah kisah benar. Lapangan terbang Buenos Aires menyaksikan ketibaan sekumpulan pendakwah dari Malaysia seramai 10 orang. Di situ tidak ada sesiapa yang menyambut mereka. Tidak kelihatan lelaki maupun wanita Muslim yang boleh dijadikan tempat bertanya. Apatah lagi mencari orang Melayu yang boleh memahami bahasa mereka. Ketika mereka masih tercari-cari teksi untuk ke masjid berhampiran, mereka disapa oleh seorang lelaki. "Adakah kamu semua datang ke sini untuk berdakwah?" "Ya, tapi kami mahu berjumpa dengan saudara seagama kami terlebih dahulu," jawab Ustaz Salman, ketua jemaah dakwah tersebut. "Baguslah, seorang pesakit saya baru sahaja dikeluarkan dari hospital dan beragama Islam. Saya sudah tidak mampu merawatnya lagi kerana penyakitnya sudah menghampiri pintu kematian. Jadi kamu seorang doktor, boleh kami tahu di mana rumah dia?" soal Ustaz Salman. "Ya, rumahnya berada 700 km dari sini dengan sempadan Argentina." "Sekejap, saya tuliskan alamatnya," jawab lelaki tersebut sambil jari jemarinya ligat menulis alamat rumah pesakitnya di atas sekeping kad. Kemudian dia menyerahkan kepada Ustaz Salman. "Saya rasa elok juga kamu berjumpa dengan dia." Lelaki tersebut seakan-akan sudah mahu beredar dari situ. Boleh saya tahu, adakah kamu seorang Muslim?" tanya Ustaz Salman. "Tidak, saya seorang Yahudi." Lelaki itu menjawab sambil melangkah pergi dari situ. Kumpulan jemaah tersebut terpinga-pinga. Seketika kemudian Ustaz Salman bermesyuarat dengan rakan-rakannya yang lain sama ada perlu pergi atau tidak menziarahi saudara seagama yang sedang berada di ambang kematian. Masing-masing memberikan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang setuju untuk pergi dan ada pula yang tidak. Jarak rumah pesakit itu yang sejauh 700 km memungkinkan mereka melalui satu perjalanan yang panjang. Akhirnya, keputusan dibuat oleh ketua jemaah. Setelah mengambil kira pelbagai faktor, mereka terus mencari tiket bas untuk terus ke sempadan Argentina bagi menemui saudara seagama yang berada di ambang kematian. Sesampainya di sana, mereka bertanya kepada penduduk setempat alamat rumah pesakit tersebut. Mujurlah penduduk di situ sudi menunjukkan rumahnya. Takdir Allah menemukan para pendakwah tersebut dengan pemuda yang sedang menderita sakit bernama Daniel. Di rumah tersebut hanya ada Daniel, ayah serta ibunya. Ketika memasuki rumahnya, mereka beristighfar melihat keadaan rumah Daniel yang dipenuhi dengan berhala gambar Jesus lambang Zionis di samping kalimah Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak terus memarahi atau menuduhnya murtad. Terlebih dahulu mereka berkenal-kenalan. "Kami semua dari Malaysia datang ke sini semata-mata untuk berjumpa saudara seagama dan berdakwah. Syukurlah Allah telah temukan kita," bicara Ustaz Salman. "Saya terharu dengan kesanggupan tuan-tuan menziarahi saya. Semenjak saya hidup di sini, tidak ada seorang pun orang Islam yang datang berjumpa dengan saya. Di kawasan ini hanya saya, ibu dan ayah saya yang beragama Islam. Masjid pun tidak ada." "Adakah keluarga tuan berasal dari sini?" soal Ustaz Salman lagi. "Kami semua dari tanah Arab. Ayah berpindah ke sini untuk mencari kerja 20 tahun lalu. Ibu saya warga negara sini. Setelah ayah berkahwin dengan ibu, kami terus menetap di sini." Daniel terus menceritakan asal-usul keluarganya kepada para jemaah. Mereka khusyuk mendengar ceritanya sehingga mereka menitiskan air mata. "Doktor kata kematian saya semakin hampir. Saya akan mati beberapa hari lagi. Setiap hari saya memohon perlindungan daripada semua Tuhan ini. Saya tidak tahu Tuhan mana yang akan selamatkan saya. Daniel, dalam dunia ini cuma ada satu Tuhan, iaitu Allah. Allah yang menjadikan semua makhluk. Allah yang memberikan nyawa dan cabut nyawa makhluk. Tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Hanya orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saja yang selamat di dunia dan akhirat." Ustaz Salman cuba menenangkan Daniel. "Dalam saat-saat genting seperti ini, manusia akan berharap pada sesiapa sahaja. Tuan-tuan, ajarlah saya selama saya hidup. Tidak ada sesiapa yang mengajarkan saya perkara ini. Tolonglah tuan-tuan, saya tidak mahu masuk ke neraka." Daniel merayu dalam nada yang sebab. "Jika tuan izinkan, kami sedia untuk bermalam di sini selama 3 hari. Ya tuan-tuan, semua dialu-alukan. Selama 3 hari, Ustaz Salman dan rakan-rakannya mengajar Daniel serta ibu dan ayahnya berkenaan iman dan Islam. Mereka diajar semua kalimah syahadah dan
maksud yang terselindung di sebalik kalimah itu. Daniel dan ibunya juga dibimbing cara bersolat. Walaupun Daniel terbaring di atas katil, dia tetap masih mampu bersolat dengan cara solat orang uzur. Alhamdulillah, saya rasa semakin sihat. Sebentar lagi hilanglah kesakitan saya ini, ujar Daniel pada hari ketiga, yang membuatkan ibu dan ayahnya tersenyum. Sebaliknya, Ustaz Salman menitiskan air mata. Mungkin dia memahami kata-kata Daniel itu dengan maksud yang lain. Terima kasih kerana mengajar saya. Jika tuan-tuan tidak datang, saya tidak tahu apa akan jadi kepada saya, ujarnya lagi. Semua ini ketentuan Allah, Daniel. Jika Allah sayang kita, dia akan beri kita hidayat. Ketika Ustaz Salman dan rakan-rakannya bersedia untuk keluar dari rumah tersebut, Daniel mengerang kesakitan. Mereka semua mendekatinya dan mentalkinkannya kalimah la ilaha illallah. Ustaz Salman memeluk erat tubuh Daniel yang semakin lembik. Jelas kedengaran kalimah la ilaha illallah itu keluar dari bibir Daniel sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ustaz Salman berbicara kepada semua yang ada. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang mengucap kalimah ini di akhir kalamnya. Pasti dan pasti Allah akan bagi syurga. Di luar sana masih ramai lagi manusia yang tidak kenal pada kalimah ini. Inilah tugas kita orang Islam, kenalkan kalimah ini kepada mereka.